A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sekali lagi bertemu untuk kita sama-sama berbicara tentang soal kesihatan kita. Moga-moga dengan perbincangan ini, perkongsian ini menatijahkan satu kefahaman. Maka dengan kefahaman itu kita bertindak, insya-Allah. Itulah harapnya, yakni kita bertindak atas dasar ilmu. Moga-moga dengan niat kita untuk menjaga kesihatan kita, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, segala usaha kita ni diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal pahala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan cover tajuk berkenaan dengan darah tinggi dan berkaitan dengannya. Sengaja saya ulang tajuk ini, lama dah kita cover tajuk ni, sebab tajuk darah tinggi ni dia perlu diulang-ulang kan, untuk kita faham. Cuma kali ini saya terang sedikit untuk tentang ubat-ubat yang berkaitan tentang darah tinggi, sebab dia relevan. Ubat-ubat yang berkaitan dengan darah tinggi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala anugerahkan kita ni satu anggota badan, satu organ yang luar biasa, namanya jantung. Jantung kedudukannya di sebelah kiri sedikit kepada kita. Dan tuan-tuan, lah ni tuan-tuan duduk kat sini kan, kita sambil kita duduk, jantung kita ni berdegup. Dia lebih anggaran 60 ke 80. Kita letak jari kita tang ni, tuan-tuan letak dua jari tang ni, tuan-tuan akan cari nadi. Tuan-tuan boleh agak berapa, tengok dalam 30 saat berapa denyutannya, kita kali dua, kita dapat. Benda ni penting sebab dipanggil apa? Resting heart rate. Kita tak buat apa-apa, kita duduk aja, degupan jantung tu dia akan berdegup. The best untuk kita tahu waktu kita bangun tidur. Bila kita bangun tidur, first yang kita buat, kita try check nadi sat dulu. Masa tu kita tak fikir apa. Lah ni mungkin kita duduk sambil dengar kuliah ni, tapi otak kita pergi merata, fikir rumah sat lagi, esok nak bayar bil, esok kerja masuk, semua duk fikir. Jadi segala benda yang kita berfikir tu, kita duk fikir tu, dia ada perasaan. Perasaan itu akan efek jantung. Perasaan akan efek jantung. Dia akan menyebabkan ritme jantung tu laju ataupun perlahan. Perasaan itu. Tapi bila kita bangun daripada tidur, kita tak ada perasaan, tak fikir apa lagi. Selalunya kita bangun tu kita letak sat, kira, just nak tahu kita punya resting heart rate ni berapa. The best dalam 60, terbaik. Tapi orang yang atlet, orang yang jantung dia kuat, jantung dia boleh berdegup kuat, kita kata dia mungkin dalam 50. Resting heart rate dia 50. Menunjukkan apa? Dia tu punya jantung kuat. Dia pump sekali cukup untuk badan. Dia tak payah pump kalut. Dia pump sekali pump, satu badan dia dapat elok. Mungkin dia panggil resting heart rate dia tu dalam 50. Atlet jenis-jenis Azizul Hasni Awang punya level ni kan, di Chong Wei punya level ni, semua jenis top atlet ni, dia punya resting heart rate mungkin dalam 40 ya. Sebab jantung ni kuat. Dia pun masa dia sprint tu, acara kirin last sprint tu, dia punya heart rate boleh pergi sampai 220. Jadi jantung dia ditrain untuk pergi sampai ke laju macam tu. Itu depa, sebab depa train jantung depa sampai macam tu. Kita mungkin dalam 60 lebih, 60 resting heart rate. Lah ni kalau kita check mungkin dalam 70. Tak apa, okey, kita kata-kata alhamdulillah. Jantung kita ni sehari-hari dia berdegup berapa kali? Kalau kita ambil 60 ataupun 70 per minit, 1 minit dia pump banyak tu, kita kali tengok dengan 1 jam, kita kali pula dengan 24 jam, kita akan dapat lebih kurang jantung kita ni berdegup 86,000 kali. 86,400 satu hari. Masya Allah, luar biasa. Kita tak kontrol pun jantung kita ni. Kita tidur, jantung berdegup. Kita buat apa, semua jantung berdegup. Anugerah Allah Ta'ala free of charge. Dan jantung berdegup 86,400 kali dalam masa satu hari.
Kita pi sebulan lebih kurang 2.5 juta. Kita pi dekat, katalah kita kata seumur hidup kita ni kan, kalau umur kita lebih kurang 60, dia akan pi sampai 1.8 bilion kali punya denyutan. Masya Allah, ni mesin yang luar biasa. Degupan jantung ni non-stop. Dia stop 3 second, kita jatuh terus kan, jatuh terus kita. Otak tak dapat oksigen, terus kita jatuh. Semua ni menunjukkan apa? Kebesaran Allah Ta'ala bagi kepada kita free of charge. Free of charge, tak payah bayar sekupang pun. Kalau Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala letak dalam syariatnya kena bayar, sehari-hari kita kena bayar harga jantung kita ni, kita jam habis. Suruh bayar satu sekupang, satu jenutan, kita bankrupt habis, tak buat kerja apa dah. 1 sen pun kita tak mampu dah untuk bayar. Satu denyutan 1 sen pun kita tak akan mampu. Sebab apa? Non-stop jantung ni tapi kita ni apa? Terlalu sedikit bersyukur nikmat Allah Ta'ala ni. Sebab tu kita tengok dalam diri kita, Allah Ta'ala anugerahkan jantung kan, luar biasa jantung kita ni kan. Kita kenalah banyak bersyukur. Sebab apa? Dia bekerja untuk kita. Dia bekerja untuk kita, dia menghidup, dia jaga kita, dia berdegup, dia bagi oksigen, bagi kita tenaga. Dia bekerja untuk kita. Jantung ni bekerja untuk kita non-stop, tak ada apa-apa, non-stop. Lahir tu terus bekerja. Dalam perut ibu dia dah bekerja dah kan. Itu jantung anugerah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi kita ni terlalu sedikit kita bersyukur. Sebab itulah kita tengok dalam Al-Quran kan, apabila Allah Ta'ala kata kita ni terlalu sedikit bersyukur, memang kita teramat sedikit. Mata punya nikmat cerita banyak, telinga segala benda. Ni kita nak cerita jantung punya nikmat yang kita tak nampak. Kita tak nampak jantung kita, tapi dia bekerja untuk kita. Kita tak boleh kontrol pun jantung kita berdegupan. Kita boleh kata lah ni berdegup 60, tak boleh. Dia automatic, dia jaga kita. Sebab apa? Dia tahu kelemahan kita. Allah Ta'ala take over dengan satu sistem, kita tak boleh kontrol degupan jantung kita. Dia self control jantung kita ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada satu ayat Al-Quran saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Ta'ala berfirman, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika al-an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya kami jadikan untuk dalam isi neraka ni kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai jantung. Al-Quran dia sebut qalbun ni, kita terjemah hati. Kita manusia, kita terjemah hati, Melayu punya terjemahan. Qalbun ni jantung. Dia jantung. Maksud dia apa? Bila kita ni berperasaan, yang hati dia tak efek apa. Hati ni kita punya istilah aja. Jantung hati lah apa semua kita punya istilah. Besar hati semua. Yang efek ni jantung. Bila kita tengok, contohnya kita tengok mak kita seronok, hati kita, jantung kita tu yang berdegup lain macam. Bila kita tengok anak kita naik atas pentas dapat hadiah, jantung kita tu berdegup lain macam. Jantung yang efek, hati tu ubah tu ya. Hati ni proses ubat-ubat, makanan, hati punya kerja. Tapi jantung dia ada kaitan dengan perasaan. Kita suka, kita takut, jantung akan berdegup laju sebab dia ada kaitan dengan perasaan jantung kita ni. Allah Ta'ala sebut dekat situ bahawa manusia ni ada jantung, ada hati dia ni, tapi dia tidak pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia tak ada perasaan, tak ada feeling, tak ada hati dia tu, tak ada dalam ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada tu. Mereka ni lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bagi satu perumpamaan, Al-An'am. Dan adalah Al-Quran pun surah Al-An'am, binatang ternak. Bila Allah Ta'ala sebut kata ulaika al-an'am, maksudnya apa? Mereka ni macam binatang ternak, balhum adall, lebih teruk daripada binatang ternak. Jom kita bincang sekejap, binatang ternak ni lagu mana? Binatang ternak sifat dia
dia diternak, dia dipunyai, dia digunakan untuk sesuatu. Contohnya kita ternak lembu, kita heret lembu pi padang ragut, kita ambil susu dia, lepas satu masa kita sembelih dia, kita ambil daging dia, kulit dia kita gunakan. Menunjukkan apa? Lembu ni tak bebas, dia digunakan, dia dipergunakan oleh tuan dia heret dia pi bagi makan. Lepas tu tuan dia tarik dia balik rumah balik. Lepas tu satu masa tuan dia ambil susu dia. Ayam pun serba tu, ternak ayam, buh dalam reban banyak-banyak bagi makan. Makan sekali dia telur, yang jenis telur ataupun yang jenis daging, sampai satu masa kita sembelih dia. Kehidupan binatang ternak ni dia disusun untuk memenuhi keperluan tuan dia. Manusia, Allah Ta'ala kata kalau ada hati, telinga, mata tapi tak digunakan untuk Allah Ta'ala, dia macam binatang ternak. Menunjukkan apa? Dia telah dipunyai oleh seseorang, sesuatu, dia tak bebas. Kita tengok kita tuan-tuan, kita lebih kurang macam binatang ternak kalau kita tak berhati-hati. Kita pergi kerja, kita rasa apa? Sebab apa? Macam kita pergi padang ragut. Ni ulama punya penafsiran. Maksud dia manusia ni pergi satu padang ragut, pergi kerja, cari-cari makan, nak makan. Kan? Lepas tu kita sampai satu peringkat, kita dipergunakan masa kita tu untuk buat kerja tu, buat kerja-kerja kelang, cara kelang, yang orang meniaga makan, cara meniaga makan, semua dia ada tugasan dia, tapi takat tu dia saja. Binatang ternak dia pusing macam tu saja, dia tak lebih daripada tu. Tetapi manusia ni Allah Ta'ala bagi mata, hati dan telinga untuk dia membina ketamadunan manusia ni mengikut Allah Ta'ala. Tapi dia buang fungsi dia tu, dia ambil fungsi lemah ni untuk mengurus kehidupan harian dia, makan minum saja, sampai untuk dimanfaatkan, lepas tu dia mati. Tak ada gunanya. Dia lebih kurang macam binatang ternak. Kita ni ada peranan kita, yakni kita nak berperanan untuk meninggikan syariat Allah Ta'ala, mengurus kehidupan ini mengikut acuan Allah Ta'ala. Itu target kita. Manusia kena ada peranan tu. Kalau tidak, kita macam binatang ternak. Tuan-tuan fikir sama-sama, saya pun fikir sama-sama. Sebab itulah hati kita ni, kita mau ada perasaan tu. Jantung yang Allah Ta'ala anugerahkan tiap-tiap saat dia berdegup, mesti digunakan untuk tujuan itu. Sebab itulah Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim kata manusia ni yang dia risau adalah mati hati dia sebelum jasad dia mati. Hati ni mati dulu sebelum jasad dia mati. Matilah kita ni duduk fikir sakit jantung kita riuh rendah. Orang katalah sepupu kita sakit jantung, abang kita sakit jantung, kita kelang kabut pi rumah dia tanya macam-macam. Sebab apa? Kena sakit jantung, kita risau. Sakit jantung ni boleh bawa maut, kita cukup risau pi sakit jantung. Walhal sakit jantung tu adalah sakit jantung fizikal, kita panggil lahiriah, sakit jantung organ. Dia ada lagi satu sakit jantung, yakni batiniah, yang Ibn Qayyim sebut tu, mati dah hati dia, jantung dia mati awal dah, tak berperasaan dah dia dengan agama, dengan apa yang berlaku ni, dia tak ada perasaan dah. Menunjukkan dia dah mati jantung dia sebelum mati jasad dia, kan? Jiwa dia dah mati dah. Tuan-tuan tengoklah ni kehidupan kita, Allah. Tuan-tuan balik ni sajalah nak bagi tuan-tuan satu homework sikit. Tuan-tuan pergi Google, dia panggil satu festival dekat Arab Saudi 2-3 hari lepas. Dia panggil Joy Festival kot, something like that. The Joy Festival, something like that. Masya Allah, orang semua kalut lah ni dengan COVID, dengan orang dalam keadaan Masya Allah, orang tak apa ni, tanah suci pun duk pening. Di Saudi dia buat satu joy macam award, macam academy award tu, kan? Oscar semua ni dapat award, hadiah ni. Salman Khan pun pergi, John Travolta pun pergi, depa sakan. Dan lebih teruk daripada itu, dengan budaya hiburan luar biasa yang diadakan di mana? Di Saudi Arabia, kan? Tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok Joy Festival, something like that, kan? Saya rasa Joy Festival, tapi dia ada joy itulah, something macam tu. Ini berlaku. Sebab tu kita kena sensitif. Benda ni berlaku, jiwa kena hidup. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita nak berbicara malam ni berkenaan dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Kita masuk topik kita. Yang dikatakan tekanan darah tinggi ni, berapakah bacaan yang sepatutnya kita tahu bahawa kita ni, tekanan darah kita ni normal. Tekanan darah kita adalah normal. Sebab apa? Tekanan kereta punya pressure, tayar dia, kita boleh tahu berapa PSI, kita ambil tahu. Kita ambil tahu tayar kita punya PSI, pressure dia berapa.
Kita punya tekanan kita tak tahu. Kita yang kita agak tanya doktor, okey tak okey saja. Kita mau tahu tekanan darah tinggi kita ni berapa. Tuan-tuan, sepatutnya dia dalam keadaan julat dia 120 atas ke 129, ataupun kita ambil mudahnya ke 130. Cantik. Yang tu paling cantik. 120 ke 130 range tu. Bacaan dia panggil systolic pressure, bacaan atas. Bacaan bawah mesti dalam julat 80. 75 pun tak apa, 80 pun tak apa kan? Tapi kita tak mau lebih daripada 85. Leceh. Lebih daripada 85 tak boleh. Dia jadi atas dalam 120 punya mark, bawah dalam 80 punya mark. Itu normal yang kita aim. Mesti macam tu target. Sebab apa? Satu dunia dan berzaman dah kita buat kajian ni, bukan setahun, berpuluh-puluh tahun dah, ratus tahun dah. Inilah pressure yang sepatutnya tekanan darah normal kepada manusia. Sebab apa saya cakap macam ni tuan-tuan? Ada orang dia mai dekat kita, kita cek tekanan darah dia, kita kata, "Oi, tekanan darah tinggi ni 150 bawah 90." Dia kata tak apa. 150-90 ni okey, normal untuk saya. Tak ada masalah apa, tak payah risau. Kita kata tak boleh. Atas ni mau ada dalam 120 je. Oi, dia kata doktor, kalau pi turun 120 saya rebah. 150 saya okey. Pi turun 120 saya rebah. Kita kata tak boleh. Kita kena pi 120. Oh, tak boleh. Saya tahu badan saya. Dia kata dia tahu badan dia. Tuan-tuan, sebab apa dia kata macam tu? Dia tidak faham tekanan darah ni cerita apa. Sebab tu kita nak cerita di masjid ni supaya kita faham. Dia duk kata selagi mana dia tak pening kepala, dia tak ada rasa apa-apa pening, selagi tu pressure dia normal. Dia punya ukuran pening kepala. Sakit belakang ni dia kata, tak ada sakit apa, tak ada apa, ni normal untuk saya. Normal pressure. Kita nak abang dekat dia, tekanan darah ni bila dia tinggi 150, 160, kadang-kadang memang tak rasa apa-apa. Tuan-tuan, tak rasa apa. Apa pun tak rasa. Badan tengah duk buat kerja teruk sikit, dan badan itu sedang merana sebab terpaksa bekerja kuat lawan pressure yang tinggi. Tapi kita tak dapat simptom, tanda atau tak ada. Sakit kepala apa pun tak ada, tak ada apa. Jadi oleh kerana kita tak rasa sakit kepala, tak rasa apa-apa, kita duk kata kita okey, walhal kita tak okey kan? Walhal kita tak okey. Bila doktor kata tekanan kita tu tinggi, menunjukkan doktor tu dia risau organ dalaman yang sedang bekerja kuat untuk lawan pressure tu. Jantung, buah pinggang, mata, otak, semua tu sedang berperang lawan pressure tinggi. Tapi kita tak buat apa-apa. Malanglah kita kalau kita tak buat apa-apa. Sebab tu kita kena faham, tekanan darah tinggi ni dia bukan tunggu dia pening kepala baru dia tinggi. Tak. Hari ni kita cerita tak ada kena mengena. Tekanan darah tinggi maksud dia tekanan di dalam darah itu tinggi. Lalu ni orang tanya pula, apa ke benda tekanan darah dalam tinggi ni, cerita dia macam mana? Apa yang dikatakan tekanan darah tinggi ni kan? Tuan-tuan, kita pergi pam, pergi jumpa doktor, dia pam tau ni, dia pam, dia baca, dia tak tau ni, dia kata oh 140 bawah 90. Dia kata tinggi ni. Apa maksud dia? Pressure apa dia cerita ni? Dia cerita pressure apa? Tekanan apa? Tekanan jantung kah? Apa yang dimaksudkan dengan tekanan darah tinggi ni? Darah tinggi tang mana? Apa yang kita nak faham tuan-tuan, tekanan darah tinggi ni adalah tekanan pada salur darah. Pressure kepada salur darah itu sendiri, bukan jantung. Salur darah. Kita bila pam, darah akan keluar daripada jantung, dia pergi ke salur darah. Berapa pressure dalam salur darah tu? Berapa tekanan tu ada dalam salur darah tu? Yang tu yang doktor cek. Kalau tekanan itu terlalu tinggi, menunjukkan pressure dalam jantung, salur darah tu tinggi, jantung dia kena pump lawan tekanan tu. Sebab apa? Dia kena lepas tekanan tu baru darah boleh pergi. Kalau tekanan tu tinggi, dia kena, jantung kena kerja kuat untuk lawan tekanan tu. Sebab apa? Jantung tu kerja dia kena pump darah keseluruhan badan. Jadi dia kena kerja kuat sebab tekanan di dalam salur darah itu tinggi. Tekanan dalam salur darah itu tinggi menyebabkan jantung kena kerja double kuat. Sehari tak apa lah, 2 hari tak apa lagi. Sebab apa? Kadang-kadang kita bila nak dekat periksa,
SPM kepada anak-anak kita, tekanan darah dia akan tinggi sikit. Kita pun bila kalau ada apa-apa benda nak kena pi mahkamah ke sebagai contoh, nak kena apa-apa benda yang menyebabkan kita jadi takut, tekanan darah kita akan naik. Tak apa sehari dua. Tapi orang yang ada tekanan darah tinggi, yang dia tak buat apa-apa, bukan cerita sehari dua, bukan cerita sebulan dua, cerita bertahun. Dia punya tekanan darah tinggi mungkin 5 tahun tak buat apa-apa. Menunjukkan apa? 5 tahun lah jantung dia ni kena kerja kuat lawan pressure tekanan darah tu. Jantung have to work really hard 5 tahun tiap-tiap hari sentiasa. Satu ketika jantung akan letih, dan itulah yang berlaku, dia panggil komplikasi dia lemah jantung, yang kita nak bincang sekali lagi. Jadi jantung terpaksa bekerja kuat unnecessary sebab kita tak jaga tekanan darah tinggi di bahagian salur darah tu, dia tinggi. Jadi kalau kita biak tekanan darah ni, kita biak tinggi, tak fikir apa yang akan berlaku, maka dia akan berlaku kerosakan pada salur darah. Bayangkan tuan-tuan, tekanan tinggi, jantung kena pump kuat, jadi darah tu dia akan tinggi, pressure dalam salur darah. Salur darah boleh jadi pecah, salur darah boleh jadi rosak, dia boleh jadi terguris, luka, menyebabkan berlakunya macam-macam masalah. Antaranya adalah apa yang tuan-tuan pernah dengar, kita pernah bincang, salur darah jadi sumbat, dia jadi masalah, dia jadi salur darah boleh jadi menyebabkan berlakunya apa yang disebut sebagai emboli, yakni ketulan darah beku. Berlaku macam-macam, boleh berlaku sebab salur darah pressure tinggi, banyak masalah pada salur darah. Boleh jadi kerosakan pada otak, buah pinggang, jantung tu sendiri, dan mata. Ni semua ni berkait. Mata, jantung, buah pinggang, salur darah, pergi ke otak. Sebab tu kadang-kadang kita pernah dengar, dia ni sebab apa mati tu? Salur darah pecah dalam otak dia. Pendarahan dalam otak, kita pernah dengar pendarahan dalam otak. Sebab apa yang berlaku pendarahan di dalam otak ni? Salur darah pecah. Sebab apa yang kata salur darah ni pecah pula? Tekanan di dalam salur darah tu tinggi. Dia ni ada tekanan darah tinggi lama, tak rawat kan. Tiba-tiba salur darah dia pecah dalam otak, habis. Dia tak akan jatuh, kadang-kadang membawa kepada maut. Itu yang berlaku. Dia main macam tu. Jadi kita nak bincang tentang jantung yang terpaksa bekerja kuat lawan tekanan darah tinggi. Jadi kita kena jaga, yang kita sebut sebagai sayangi jantung kita. Kita kena ambil berat, dia bekerja untuk kita, kita kena sayang jantung kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya cerita sedikit tekanan darah ni macam mana nak diukur, supaya nanti bila kita cerita pasal ubat, kita kata kita faham sikit, kita faham. Tekanan darah ni dia ukur macam mana? Cardiac output. Dia panggil bila cardiac output ni, bila kadang-kadang tuan-tuan pergi dekat specialist pakar jantung, dia akan buat, dia panggil echocardiograph. Dia akan buat echo, dia panggil echo. Dia ultrasound jantung kita, dia tengok darah duk keluar daripada jantung lagu mana punya pattern. Nampak injap lagu mana, darah keluar daripada jantung lagu mana. Dia akan bagi tahu kita stroke volume, kekuatan jantung pump sekali tu. Kita lebih kurang mesti pump sekali, jantung mampu keluarkan darah yang dia nak ada kepada dia tu completely keluar, 80% ke atas keluar, tinggal sikit je balance. Menunjukkan dia mampu sekali, dia pump, semua banyak keluar. Kita tak mau dia pump, dia ada dekat 60% lagi dalam jantung, 40% saja keluar. Menunjukkan jantung tidak efisien dalam pump. Darah masuk daripada badan kita, kaki, tangan, semua dia akan masuk ke jantung balik, untuk jantung pump ke paru-paru untuk ambil oksigen. Jantung pump ke paru-paru. Tak apalah jantung pump ke paru-paru ni, jantung yang di sebelah kanan. Jantung di sebelah kanan dia akan pump darah dihantar ke paru-paru. Tak perlu pump kuat sangat sebab paru-paru sebelah ya. Dia pump pergi paru-paru. Daripada paru-paru masuk balik ke jantung di dalam bilik sebelah kiri. Kan? Dia pergi bilik sebelah kiri. Daripada bilik jantung sebelah kiri itulah dia akan ada pump yang kuat. Dia akan sekali dia pump pergi seluruh badan, daripada dia pergi ke otak, kepala sampai ke hujung kaki. Tu belah kiri punya kuat. Boom, dia pump. Jadi itu yang kita sebut sebagai stroke volume.
kita panggil stroke volume. Stroke volume itu menunjukkan kekuatan jantung itu. Dia akan lawan dengan heart rate, berapa banyak denyutan kita satu minit. Daripada situ kita boleh tahu kekuatan jantung kita lagu mana. Blood pressure, dia kekuatan jantung dan dia terpaksa berhadapan dengan dipanggil peripheral resistance. Yang ni apa jua halangan-halangan dalam salur darah dia kena lawan. Resistance kat situ. Jadi orang yang ada tekanan darah tinggi, dia ada masalah dekat peripheral resistance dia. Dia ada masalah dekat situ. Denyut salur darah dia sempit, bermasalah, macam-macam cerita. Itu menyebabkan salur jantung dia terpaksa bekerja kuat, maka tekanan darah dia naik tinggi. Kita tengok satu kes. Ada satu kes Puan Hasnah, seorang suri rumah, datang ke klinik kesihatan Kepala Batas mengadu sakit sesak napas. Dia mengadu apa? Sesak napas, tak boleh nak bernafas. Umur 53. Dia juga merasakan kaki dia bengkak. Masalah ni menyebabkan dirinya mudah letih. Apabila kita tanya lanjut, dia kata dia mempunyai masalah tekanan darah tinggi dan sekarang dirawat dengan ubat darah tinggi. Dia ni darah tinggi lama dah, umur 40 dah kena darah tinggi, tapi dia makan tak makan ubat. Tu cerita dia. Bila tanya lanjut, dia makan tak makan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Dia ni tak berapa, kita panggil poor compliance, tak bagus. Umur 53 ni muda lagi tuan-tuan. 53 muda. Kita jangan duk kata 53 ni tua. 60 muda lagi kan. 70 sederhana. 80 tua, tak apa. 70 tu kita pun jangan duk kata tua sangat lagi kan. Dia bergantung kepada, dia panggil apa, umur fisiologi, umur kekuatan dalaman organ kita, mampu tak mampu. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan nak pergi operation, tuan-tuan akan jumpa pakar bius. Pakar bedah ni dia tak fikir apa, dia kira bedah aja. Tapi yang nak kontrol organ dalaman, nak kontrol, kita kata nak bagi kita ni survive lah, mudah fahamnya, supaya organ kita ni boleh cope dengan operation, adalah pakar bius, anesthetist. Pakar bius ni penting, sangat powerful pakar bius ni. Dia akan ukur, tengok kekuatan organ kita, mampu tak mampu bertahan dengan operation kan. Dia bukan kira tengok umur, dia panggil umur kronologi kita ni, tapi dia tengok umur fisiologi kita, kekuatan dalaman kita. Ada orang umur 60, nampak badan dia tu macam 80. Ada orang umur 80, badan kuat macam orang umur 60. Jadi kita kena jaga dalaman kita. Macam mana dalaman kita? Makcik kita ni, Puan Hasnah kita ni, dia ni umur baru 53. Duk ada atas stretcher ni, tercungak-cungak, bernafas tak boleh. Kaki bengkak, dia main keletihan. Bila kita tengok lanjut, dia ada masalah apa? Dia dah mula main masalah lemah jantung. Tu yang dia tercungak-cungak. Jadi persoalan dia sekarang, apa benda lemah jantung ni kan? Komplikasi utama kepada masalah darah tinggi yang tidak dirawat adalah lemah jantung. Sebab apa? Jantung tak larat dah nak kena lawan pressure tadi tu. Letih dah jantung. Setahun tak apa lagi, main dekat 10 tahun duk lawan, daripada umur 40 sampai umur 50. Letih dah kawan ni. Akhirnya dia lemah dah, dia letih. Tuan-tuan pernah dengar istilah dia panggil apa? Jantung dia bengkak. X-ray ke apa, doktor kata ada sedikit bengkak jantung. Maksud dia apa? Jantung ni kita angkat berat, bicep duk naik kan, kita angkat bebanan kan, kita naik basikal, kita punya quadricep muscle ni, muscle otot semua duk naik. Sebab apa? Kita lawan resistance, lawan ni naik basikal, angkat berat, semua muscle naik. Samalah juga konsep dia dengan jantung yang kerja kuat, terpaksa kerja kuat, akhirnya dinding jantung, muscle dia, jantung pun ada otot dia, otot-otot jantung membengkak besar. Bagus tak bagus? Kalau dekat bicep bagus, tapi jantung tak bagus. Bila dia besar, dia tidak lagi efisien untuk pump, dia bermasalah. Itu yang berlaku bila kita x-ray. Tuan-tuan tengok bila x-ray, dia naik jantung, dia jadi bengkak besar.
tak efisien lagi dia dalam buat kerja dia. Kerja jantung ni satu je, pam saja. Bila dia fail pam, habislah dia. Jadi orang yang bermasalah macam ni, dia tidak boleh lagi pam dengan baik. Sebab apa? Dia akan duduk dalam keadaan tidak selesa, tercungap-cungaplah dia. Sebab dia tidak mampu lagi bekerja, jantung dia tak boleh bekerja lagi dengan efisien untuk pam. Jadi tuan-tuan, kalau dia orang yang ada masalah jantung, lemah jantung ni, dia akan masalah pernafasan. Kita pernah dengar istilah, dia panggil apa? Paru-paru berair. Paru-paru berair, kita duduk dengar orang kata paru-paru berair, paru-paru berair. Inilah cerita dia. Bila orang ada masalah lemah jantung ni tuan-tuan, dia kena pam yang saya sebut tadi, bilik yang belah kanan jantung pam, jantung pi ke paru-paru, darah daripada paru-paru kemudian masuk ke belah kiri jantung. Masalah dia bila jantung tidak pam dalam bentuk efisien, dia pam duk ada 40%, 50% lagi darah duk ada dalam jantung ni darah baru nak masuk, boleh masuk lagi ada balance 40%, lagi lebih-lebih tu backflow, dia patah balik ke paru-paru, patah balik ke paru-paru, patah balik backflow ke paru-paru, paru-paru penuh dengan darah, penuh dengan air, penuh dengan dalam keadaan lemah. Itu yang kita kata paru-paru berair, ataupun istilah perubatan ni dipanggil pulmonary edema. Penuh dengan air, tak boleh bernafas, tercungak-cungak, ruang untuk bernafas terlalu sedikit. Sebab tu orang yang ada paru-paru berair, dia tak boleh tidur flat. Tuan-tuan suruh dia tidur flat, dia jam terus kan? Sebab apa? Dia takkan tidur flat, dia akan tidur dengan macam seolah-olah duduk dalam keadaan duduk. Dia bubuh bantai dekat 3-4 dia akan duduk. Sebab apa? Dia nak ada ruang untuk bernafas, dia lemah. Jadi itu masalah orang duduk dalam keadaan lemah jantung. Punca dia kerana tidak jaga jantung dia apabila jantung berhadapan dengan tekanan darah tinggi yang lama, yang lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita tengok sedikit tentang apa punca lemah jantung di tekanan darah tinggi itu paling besar. Saya pergi laju sikit. Ubat-ubat yang berkaitan dengan lemah jantung, dengan darah tinggi, kita pergi terus ke situ. Masa tak apa nak ni sekarang. Ubat-ubat yang berkaitan dengan darah tinggi. Ada ubat-ubat yang kita kena makan, dan bila orang takut makan ubat darah tinggi ni, sebab apa? Dia kata kena makan berterusan sampai mati. Ubat darah tinggi ni makan, dia kata sampai mati, tak ada stop. Panadol makan sat tak apa, ubat dulu tak apa, bila demam ke makan 3-4 hari ya, tak apa. Mai dia kata kena ubat darah tinggi ni makan tak berhenti terus kan, sentiasa kena makan. Apa cerita dia? Ni kita nak cerita kan, ubat darah. Masalah utama adalah apa objektif rawatan ni kan? Apa tujuan rawatan orang yang ada masalah darah tinggi? Objektif dia ataupun tujuan dia adalah untuk rendahkan tekanan darah tinggi, dan kita kena ada target. Tuan-tuan kena tahu target. Kita ada darah tinggi. Lah ni doktor kata encik, darah tinggi encik hari ni 160 atas, bawah dekat 100. Tinggi. Lah ni kita kena buat turun perlahan-lahan tekanan ni sampai ke dalam 120, 125, 130. Tu target. Jadi kita dah ada target 130 atas, bawah 80. Tu target kita. Jadi apabila kita dah tahu target kita macam tu, apa yang kita nak kena buat adalah doktor paling mudah dan paling cepat adalah makan ubat. Kan, dia bagi ubat kepada kita. Adakah dengan makan ubat saja untuk turunkan tekanan darah ni? Tak, dia ada banyak kaedah lain. Saya pergi dulu kaedah-kaedah lain sebelum kita patah balik ke ubat. Nanti kita nampak. Okey. Dia ada lebih kurang 7 kaedah untuk kontrol tekanan darah tanpa makan ubat. Cuma kita kena very strict, dan kita kena monitor blood pressure kita. Doktor akan bagi kita ubat sebab dia nak bagi kita capai target kita tu. Tapi kita kata, okey doktor, saya tak mau makan ubat, boleh tak saya guna kaedah lain? Dia ada, dia panggil non-pharmacological. Tak perlu makan ubat lagi, tapi lifestyle modification, ubah cara hidup kita, dan kita kena monitor rapat adakah perubahan gaya hidup kita ni berjaya turunkan tekanan darah. Sebab kadang-kadang kita dah buat macam-macam, tekanan darah tak mau turun juga, dia resistance, tak mau turun. Torai dah 3 bulan
buat 4 bulan buat tak jadi apa, doktor kata tak apa, continue benda tu, kita buh ubat sikit, bantu sikit, macam tu maksud dia. Jadi apa 7 benda yang kita boleh buat untuk kita bantu tekanan darah jadi rendah? Pertama-tamanya adalah berat badan. Rendahkan, targetkan berat badan kita tu jadi slim. Kita kadang-kadang kita rasa kita slim, tapi kita tahu doktor suruh kita slim supaya tekanan darah tu tak teruk. Sebab kalau kita besar, jantung kena kerja lagi kuat, resisten dia lebih tinggi. Slow, trimkan sikit berat badan. Yang pertamanya berat badan. Yang keduanya adalah garam. Garam ini sodium big killer untuk tekanan darah. Dia masalah tekanan darah. Kita tu kata tak, saya makan garam sikit saja. Tak, kita ingat garam ni bukan benda yang kita bubuh dalam masakan saja. Dia ada garam yang dipanggil hidden garam yang kita tak nampak, bukan kita yang buh, tapi dia ada dalam makanan dah. Benda dalam tin, benda yang processed food, benda yang kita beli dekat McDonald, dekat KFC, semua garam selambak dalam tu, dibubuh semua komplit siap dah. Kita tak payah buat. Garam semua banyak. Benda dalam tin, makanan-makanan dalam tin, garam berlambak. Tuan-tuan tengok belakang tu dia akan tulis sodium, natrium kadang-kadang dia tulis. Kan? Semua dibubuh berlambak kat dalam tu. Nak bagi tahan makanan tu. Jadi garam satu benda. Kita pula budaya kita suka makan garam. Sama ada dalam keadaan tak disengajakan, tapi makanan kita garam base kita panggil. Telur masin. Itu nanti dia main tu lobak masin, ikan masin, semua tu garam. Semua tu garam punya cerita. Kan? Kita tak perasan aja, tapi dia adalah garam base. Dia masin punya benda, garam. Jadi kita kena, orang yang tekanan darah dia tinggi, salah satu benda yang dia kena buat adalah dia kena kurang betul-betul makanan yang ada sodium, yang ada natrium, yang ada garam. Nah, benda-benda tu semua. Alkohol kita tak relevan untuk kita. Ini non-muslim. Kemudian kita kena exercise. Perlahan-lahan exercise. Berjalan. Bukan berjalan leisure semata-mata, tetapi berjalan supaya jantung kita tu kuat. Jalan supaya jantung kita tu exercise juga. Maksud dia macam mana? Jalan supaya degupan jantung tu capai lebih daripada 100 beat per minit. Kita cek jantung 100 beat per minit, dan kita continue for 20 minit jalan. Pusing Vision Park ke, pusing ke taman dekat Masjid Abdullah Fahim ni pun jadilah kan? Jadi kita exercise. Benda tu kena buat 3 kali seminggu. 3 kali seminggu punya exercise. Kemudian kita kena ada diet yang sihat. Maksud dia apa? Kena ada buah, kena ada sayur, kena ada tenusu, kena ada makanan yang sihat dalam pemakanan kita, bukan berminyak-minyak. Kita tak merokok, cantik, tak ada masalah. Kemudian kena ada terapi sihat. Maksud terapi sihat ni lagu mana? Terapi rehatkan otak. Orang yang walaupun dia buat segala benda ni, tapi dia raplah, otak dia fikir macam-macam jenis runsing. Dia tak boleh rehatkan otak dia. Dia jenis orang yang easily stress. Stres cepat sangat. Stres. Dia tak boleh nak tidur. Stres menyebabkan tekanan darah tinggi. Kan? Jadi kita kena ada kaedah, gaya. Baca Quran ke, dengar zikir ke, kadang-kadang dengar benda-benda positif. Ada terapi breathing, cara breathing exercise. Benda ni kita boleh belajar untuk bagi kita rehatkan minda kita. Dia ada juga, kalau tuan-tuan Google nanti dia panggil relaxation technique, mindfulness exercise. Cara kita fikir bagi kita rehat. Semua dalam ketentuan Allah Ta'ala. Kita ni makhluk, ada cara dia. Kita jangan stres sangat. Over stress menyebabkan jantung kita ni. Itu kaedah yang kita sebut sebagai non-pharmacological, tidak melibatkan ubat. Ni cerita ubat pula. Selalunya doktor akan pusing dalam 5 keluarga ubat ini. Dia ada ubat yang kita panggil sebagai perencat ACE, angiotensin converting enzyme. Yang ni dia block kat situ. Kita pergi satu-satu. Tuan-tuan pernah dengar ubat nama enalapril, ketapril ataupun ramipril? Ni semua family ubat. Ubat, satu jenis ubat jantung ni, ubat darah tinggi ni, keluarga ni, kalau tuan-tuan tengok nanti belakang kotak tu, dia akan tulis nama. Saya tak bagi nama brand, ni nama chemical kita panggil, nama ubat yang membantu kita ni, bukan nama brand dia. Brand ni macam-macam company buat keluar brand, tapi ni ubat dia, apa chemical dia, bahan kimia apa yang dia guna ni. Ubat ini membantu untuk
turunkan darah tinggi kita dengan cara dia buat kerja blok satu enzim yang mengecutkan salur darah kita. Kalau salur darah kita kecut, tekanan darah tinggi sebab dia kecut kan, menunjukkan pressure dalam ni tinggi, dia blok benda tu. Ubat yang tuan-tuan makan ni, itu kerja dia. Tapi dia ada side effect tak? Dia ada side effect yang selalu kadang-kadang dia batuk, dia main batuk, dia main kadang-kadang drop pressure kita tu rendah sangat kan? Dan kadang-kadang kita cepat penat. Dan benda yang kita kena monitor bila makan ubat ni, kadar potasium kita dia tinggi kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang bila tuan-tuan makan ubat darah tinggi, doktor akan pergi ambil darah kita sat. Dia nak tengok ada tak gangguan dalam buah pinggang kita bila kita makan ubat ni. Dia nak monitor. Dia bagi satu ubat, dia suruh kita makan, lepas tu dia ambil darah kita. Dalam 3 minggu sebulan dia ambil darah kita, tengok ada ganggu tak potasium kita. Antara sebab apa dia nak tengok, monitor side effect. Itu satu keluarga ubat. Dia panggil perencat ACE. ACE ni ada angiotensin converting enzyme. Yang keduanya, family yang sama, dia buat kerja pun sama, cuma dia block dekat level mana aja. Sama grup, sama macam sepupu dia, sepupu kepada ni. Tuan-tuan pernah dengar ubat nama dia losartan, valsartan, semua ni nama chemical name dia. Ni nama chemical name dia. Dia buat kerja sama dan dia punya side effect pun hampir sama kepada yang tadi. Batuk, kadang-kadang tekanan darah jadi rendah sangat kan. Jadi itu antara ni. Yang ni antara popular ubat yang kita bagi kan. Kemudian tuan-tuan pernah dengar ubat nama beta blocker kan, atenolol, labetalol kan, bisoprolol. Ni semua ubat beta blocker. Ni popular juga, popular. Ubat ini dia slowkan jantung kita. Apa yang kerja ubat ini adalah dia bagi saluran darah kita ni besar. Daripada kecut dia bagi besar. Dia bagi kita pressure tu loosekan pressure kan. Itu kerja ubat ini. Ubat ini dia mengembangkan saluran darah serta dia turunkan tekanan darah. Itu cara ubat ni bekerja. Tapi side effect utama ubat ini adalah orang yang ada penyakit asma, dia akan jadi masalah sikit. Sebab tu kita kalau tanya orang yang ada penyakit asma, lelah, kita tak bagi ubat ni. Sebab dia boleh reverse. Dia boleh menyebabkan dekat saluran pernafasan, saluran darah dia kembang, tapi saluran pernafasan dia kuncup pula dah. Yang tu jadi masalah sikit kan? Dan juga benda-benda sampingan lain. Kadang-kadang orang dapat rasa penat dan dia rasa pening dengan ubat ni, sebab dia menyebabkan salur darah kembang. Salur darah jadi kembang. Antara yang orang tak suka juga ubat ni, kadang-kadang menyebabkan kadang-kadang orang lelaki dia tak perform, dia jadi mati pucuk. Jadi orang jadi pening sikit kat ubat ni. Bukan kata semua, tetapi kadang-kadang berlaku. Kalau ada masalah, jumpa doktor, mungkin kita reducekan dos kan, ubat tekanan darah tinggi yang keluarga ni, keluarga beta blocker ni kan. Ini dan kita kata apa, benda-benda ni boleh dibawa kepada perbincangan dengan doktor. Target tekanan darah kita rendah. Side effect ni kita kena urus, sebab semua ubat ada side effect. Kemudian tuan-tuan pernah dengar ubat macam Noves kan? Ni semua dia panggil satu lagi keluarga ubat. Yang ni keluarga ubat yang membantu untuk salur darah tu, untuk membuatkan otot mengecut kalsium ni. Kerja dia apa? Dia berfungsi mencegah kalsium masuk ke dalam otot untuk menghalang salurannya. Jadi keadaan ini mengurangkan kekuatan jantung pump. Dia slowkan jantung tu pump. Dia slowkan. Dia tak mau bagi jantung kerja kuat, ubat ni. Tapi antara kesan paling utama dia adalah dia kadang-kadang dia menyebabkan kaki kita bengkak. Ramai orang kena kan ubat ni. Tuan-tuan pernah tengok ubat nama belakang tu dia akan boleh buat amlodipine, diltazem, verapamil kan. Ni semua ni ubat-ubat keluarga ni, calcium channel blocker. Dia punya side effect utama kadang-kadang dia menyebabkan sakit kepala, tapi bengkak kaki ni selalu kita dengar kan untuk orang yang makan ubat ni. Yang seterusnya, last, keluarga yang kelima adalah diuretik. Ubat ini tujuannya untuk buangkan cecair dalam badan. Kita pergi kencing kerap. Ubat ni kita makan, kita akan pergi kencing kerap. Dia buangkan cecair dalam darah. Dia buang. Supaya apa? Jantung tak payah pump kuat sangat. Darah tu tak berapa tinggi. Volume dia, dia rendahkan. Jadi apa yang berlaku menyebabkan kita rasa kering sikit kalau kita tak minum air, kita makan ubat ni. Menyebabkan kadang-kadang berlaku rendah juga kadar potasium. Cara dia buat kerja menyebabkan
chemical dalam darah boleh lari sikit kalau kita tak berhati-hati. Sebab tu orang yang makan ubat ni pun kita akan ambil darah, sebab nak tengok macam mana darah dia bila dia makan ubat ni. Jadi contoh dia macam furosemide, thiazide kan, semua ni lebih kurang je keluarga dia. Jadi ada 5 keluarga ubat. Kadang-kadang doktor dia combine ubat. Kita makan satu ubat tak jadi, dia bagi kita lagi satu ubat darah tinggi, makan 2 dia kata. Sebab apa? Target kita makan ubat untuk turunkan darah tinggi. Selagi mana tak capai target, kita akan usaha. Mula-mula tak makan ubat, try exercise, kurang garam, turunkan berat badan, tak jadi apa juga. Dia kata makan ubat ni satu. Makan ubat ni dia bagi low dose. Dia bagi satu ubat low dose saja, try dulu, tak jadi apa juga. Dia bagi satu lagi ubat, combine 2 ubat sekarang makan. Macam mana? Nampak okey. Makan setahun 2 semua okey elok, tiba-tiba cek tinggi. Kita cek lagi sekali, tinggi juga. Dia akan try lagi satu ubat pula kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita makan 2-3 jenis ubat untuk kontrol berat pressure kita. Jadi bila kita makan 2-3 jenis ubat, kita terpaksa kita kata cabaran dia side effect kan? Dia ada 2-3 side effect, kita kena bertarung dengan dia. Sebab tu doktor akan bagi dos yang rendah untuk kita kan? Dos yang rendah untuk kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita yang mungkin belum Allah Ta'ala uji dengan tekanan darah tinggi, kontrol tekanan darah tinggi kita ni dengan benda yang bagus-bagus. Orang umur 30-an jangan duk rasa 30-an tak ada tekanan darah tinggi. Lah ni 30-an pun orang dah start dah. Sebab apa? Replah cepat sangat. 40-an exercise selalu cek tekanan darah supaya kita dalam keadaan yang sihat kan. Itu yang kita nak. Baik, itulah kita nak bincang malam ni tentang tekanan darah tinggi, komplikasi dia dan juga bagaimana kita nak merawatnya. Moga-moga apa yang kita bincangkan malam ni ada manfaatnya untuk kita sama-sama balik rumah ni, muhasabah sikit, tengok sikit ubat yang kita makan. Ada masalah, bincang dengan doktor. Sebab apa? Bila orang dia ada side effect, dia sendiri adjust kan. Benda tu kadang-kadang tak kena. Sebab kita jangan adjust. Kadang-kadang dia makan sehari, esok dia tak makan, lusa dia makan pula dah. Tuan-tuan, jangan buat benda-benda tu semua. Sebab tekanan darah ni dia akan jadi macam tu. Kita mau bincang dengan doktor. Apa jua problem kita bincang dengan doktor. Supaya kita ada rakan perbincangan yang ada ilmu perubatan, tempat kita rujuk. Itu kerja dia kan? Baik, moga-moga kita dapat ambil manfaat dan kita dapat bertindak dengan ilmu yang betul. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Astaghfirullah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyyan wa rasula. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.